Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hai, Assalamualaikum semua kepada kawan-kawan Noi di Facebook. Dan pada tengah hari ini, Noi akan bercerita mengenai bolehkah kita menanam pokok buah di dalam pasu. Dan sekejap lagi kita akan menerangkan cara-cara penanaman pokok di dalam pasu. Okey. Dan di depan saya ini adalah bunga balung ayam berwarna merah. Okey, jom. Okey, seperti yang Noi janjikan, Noi akan bercerita mengenai tentang bolehkah kita menanam pokok buah di dalam pasu. Jawapannya adalah boleh, tetapi bergantung kepada pokok yang kita tanam. Sebagai contoh, pada hari ini Noi menanam pokok jambu bertih yang dalam pasu. Okey, untuk hari ini dia banyak buah, merupakan buah yang banyak sebab kita memberikan ia cukup dia punya nutrisi. Lagi satu, kalau kita tanam pokok dalam pasu atau pokok buah, sumber makanan dia kita harus cukup. Maksudnya kalau kita kena baja, kita kena konsisten supaya ia dapat mencukupi bekalan makanan untuk pokok tersebut. Okey, kalau kita tanam pokok buah di dalam pasu, yang pertama sekali kita kena cari pokok yang ditut ataupun pokok yang ada cantuman pokok. Kerana pokok ini ia tidak mempunyai akar tunjang. Okey, akar tunjang ni ia sangat jahat di mana ia boleh memecahkan pasu tersebut. Okey, kalau kita tanam pokok tut ni dia tak ada akar tunjang tapi dia ada akar serabut. Jadinya ia sangat sesuai untuk kita tanam di dalam pasu. Okey. Okey, kalau kita tanam pokok daripada biji benih, ia akan mengambil masa selama 4 tahun untuk berbuah dan ia mempunyai akar tunjang dan tidak elok untuk ditanam dalam pasu. Tetapi kalau kita menanam pokok daripada pokok tut, ia mengambil masa dalam setengah tahun untuk berbuah. Pokok biji benih, kalau kita tanam kat tanah, ia mempunyai akar tunjang di mana pokok itu kuat dan dia tahan daripada ribut ataupun angin kencang. Tetapi ia mengambil masa lama untuk berbuah dalam masa 3 atau 4 tahun. Tetapi kalau kita menanam pokok tut ataupun akar serabut, ia mengambil masa yang terlalu cepat untuk berbuah dalam masa setengah tahun ataupun 1 tahun. Tapi kalau pokok tut ni dia mempunyai kelemahan di mana ia tidak ada akar tunjang. Jadi sekiranya ada ribut ataupun angin kencang, dia mudah patah dan tumbang pokoknya. Okey. Kalau daripada segi pembajaan, Noi menggunakan baja daripada Milagro. Kenapa saya menggunakan baja ini? Kerana saya telah nampak keberkesanan pokok ini kepada pokok yang saya telah gunakan. Sebagai contoh, di depan saya ini saya menggunakan baja Milagro dan hasilnya dia merupakan buah yang banyak dan juga pucuk-pucuk yang baru yang banyak. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda semua daripada jarak dekat. Okey. Okey, ini adalah pokok jambu bertih yang Noi tanam di dalam pasu dan Noi ambil gambar secara dekat. Okey, anda akan lihat, okey, di setiap batangnya ia mengeluarkan bunga dan tak lama lagi dia akan berbuah. Tengok, penuh dengan setiap bunga dan buah. Okey, dan tak itu juga, setelah saya menaburkan baja Milagro, kelihatan pucuk-pucuk baru telah bertunas dengan banyak. Okey. Okey. Dan ini saya membuat uji kaji di mana saya menanam pokok ini bersamaan. Tetapi yang di sebelah kiri saya yang saya tanam dengan menggunakan baja Milagro, ia telah berbuah dengan lebat. Dan di sebelah saya ni kanan saya pakai baja biasa, baja biji, ia belum lagi berbuah. Sedangkan pokok itu adalah sama waktu tanam dan cara pembajaannya. Bezanya daripada baja Milagro dengan baja biasa. Okey. Okey, anda lihat pokok yang saya tak menggunakan baja dia agak tinggi dan pokok yang saya menggunakan baja Milagro dia agak rindang dan berbuah dengan banyak. Okey. Okey, apa kelebihan baja yang saya guna daripada Milagro ni? Ia adalah baja yang membuatkan tanah itu menjadi subur. Jadi bila tanah itu subur dan cukup nutrisi, pokok akan subur dan akan mengeluarkan hasil yang kita impikan. Okey. Okey, sampai di sini saja penerangan Noi untuk penanaman pokok buah dalam pasu. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan Noi akan kongsikan lagi tentang apa yang Noi tahu serba sedikit tentang tanaman.